Okey, baik. Um, Sebelum saya mula, saya nak mengucapkan terima kasih kepada 5 orang pelajar yang sudi masuk kelas saya hari ini. Okey, jadi saya mula recording untuk kepada pelajar yang tak dapat masuk boleh lihat kembali rakaman ini. Baik, kita berada di muka surat 54, latih diri 2.7. Okey, kita nak sambung lagi yang semalam. Kalau awak ingat, yang semalam saya telah sebut tentang jenis-jenis punca kuadratik, iaitu kita ada B square tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. B square tolak 4 AC sama dengan kosong. B square tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Yang mana dia memberi implikasi bahawa yang pertama yang lebih besar daripada kosong adalah paksinya, ataupun bukan paksi, ataupun dia punya punca. Puncanya adalah nyata dan apa? Semalam saya sebut. Punca nyata dan berbeza. Okey. Graf dia sama ada macam ini ataupun macam ini. Ada 2 titik lah tu maksud dia. Tu yang kita nyata dan berbeza. Okey. Untuk B square tolak 4AC sama dengan equal to 0, kita panggil punca sama. Okey, punca dia sama. Graf dia macam ni. Okey. Kalau positif macam tu, kalau negatif macam tu. Okey. Ada satu titik saja, maksimum, satu titik maksimum. Lepas tu, kalau kurang daripada kosong, dia tidak apa? Tidak nyata, tiada punca nyata. Dia tidak ada ataupun tiada. Tidak ada punca nyata dan berbeza. Tidak ada punca pun tak apa. Tidak ada punca. Maknanya graf dia tak kena. Okey, graf dia tak kena. Itu maksud dia. Okey, ini contoh graf kuadratik yang tidak mempunyai punca nyata. Okey, baik. Kita balik kepada soalan ini. Soalan dia kata apa? Tentukan jenis punca bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Bila kita tentukan, kita pakai B square tolak 4AC bla bla bla. Lakarkan graf dan buat generalisasi. Maksudnya ceritalah benda apa tentang kedudukan graf. Okey. Buat generalisasi ni maksudnya awak buat satu kesimpulan lah. Okey. Tentang kedudukan graf itu. Baik, kita pergi ke soalan yang pertama. Dia bagi, okey, saya tulis kat sini . Dia bagi kita soalan A, Fx equal to negatif 3x square tambah 6x tolak 3. Betul Tambah 6x tolak 3. Okey, betul. Okey, baik. So, langkah pertama yang kita perlu buat apa dia? Ada seorang bagi cadangan sikit. Apa perlu kita buat? Untuk kita tentukan jenis punca dia. Jenis punca ni yang inilah yang atas ni. Inilah punca dia. Yang ini ke, yang ini ke, yang ini. Okey. So, apa kita nak buat? Kita nak tentukan dia. Dia mana satu dia? Punca nyata berbeza ke? Punca sama ke? Tidak ada punca. Bagaimana kita nak tahu? Apa langkah pertama? Senyapnya Um, dah 5 orang je. Cari ABC ya. Ya, bukan cari. Kita tentukan. Tak payah cari. Dah ada kat situ kan? Tu A dia apa? Tu A. Betul B yang ini. Dan C yang ini. Okey. Jadi awak nampak kat situ. Saya tulis dah. Yang ini adalah A. Yang ini adalah B. Yang ini adalah C. Okey. Jadi kita tulis rumus balik. Rumus dia adalah B square tolak 4AC. 4AC. Okey, masukkan dulu nilai tu. Kita nak tahu, baru kita tahu dia tu sama dengan kosong ke, lebih besar daripada kosong ke, atau kurang daripada kosong. Jadi macam mana saya nak buat? Saya tulis balik ataupun saya ke tepi sikit lah. Kita buat kat tepi ni. B square tolak 4AC. Jadi saya masuk. Saya tulis balik. Macam semalam saya ajar buat ni kuasa 2
tolak 4, buat kurungan macam ni, buat kurungan macam ni. Jadi kita masukkan nilai yang kita dapat tu. B adalah 6, AC -3 dan juga -3. 2 -3 kat situ. So, 6 kuasa 2 tolak 4 kali -3 kali -3. Kalau awak boleh tekan kalkulator je sebenarnya. Okey. Sini awak akan dapat 6 kuasa 2, 36. 12 tolak 36. Okey, tekan kalkulator je. Okay, boleh tekan sekali semua terus. Awak terus dapat jawapan dia. 36 tolak 36, kosong. Apa maknanya di situ? Kosong. Kurang. Apa yang kurang? Uh, Kurang daripada -3. Bukan kurang daripada 3. Dia sama dengan kosong. Jawapan kita kosong. Sama dengan kosong. Maknanya apa? Maknanya ini. Ini grafnya. Namanya bila kita buat dapat kosong. B square tolak 4AC sama. Maksud jawapan yang kita dapat adalah soal kosong. Maknanya graf yang kita buat ni akan mendapat punca sama. Okey. Maknanya sebab kita nak jawab soalan dia. Soalan dia tanya apa? Tentukan jenis punca. Okey, tentukan jenis punca ni yang kita buat sekarang ni. Okay, kita dah tahu dah punca dia. Punca dia apa? Punca sama. Ini jawapan yang pertama. Nombor 1. Punca sama. Macam mana kita tahu punca sama? Sebab dia sama dengan kosong. Okey, kita tahu kat sini kalau dia sama dengan kosong. Kalau dia sama dengan kosong, maknanya dia adalah punca sama. Okey, tu yang pertama. Apa maksud punca sama? Graf dia akan jadi macam ni. Kita kena pilih yang sama ada macam ni ataupun sama ada macam ni. Okey, baik. Sekarang ni, kita tahu dia punca sama. Sekarang kita nak lukis graf yang mana? Graf yang positif ke graf senyum ke graf sedih? Kita ada 6 orang dah. Graf ni graf Senyum. senyum ke graf sedih? Senyum. Kenapa senyum? Macam mana anda tahu? Tak kira lah Sebab senyum tak ke ada, sebab tak ada negatif. sebab tak ada negatif. Tak mana hang tengok negatif tak ada negatif tu? Kalisha? Tengok kat mana? Tak apa, salah pun tak apa. Saya bukan marah pun. Bincang. Awak tengok kat mana yang awak tahu dia tak ada negatif? Silap. Masam. Sebab -3. Ya. Betul itu Kalisha. Pandai. Okey. Kita tengok dekat A kan? Kita tengok dekat A. Jadi graf kita akan graf masam. Jadi kita boleh, sebab kita nak jawab soalan ni. Soalan kata apa? Tentukan jenis punca. Kita dah tentukan. Punca dia punca sama. Okey. Lepas tu dia kata, uh, tentukan jenis punca dah. Lepas tu lakarkan graf. Okey. Sekarang nombor 2 kita buat lakarkan graf. Graf dia tadi, hang kata kita punya graf sedih betul eh? A kan? Jadi graf kita sedih. So kita bolehlah lukis dulu sedih tu. Sedih. Macam ni. Sedih. Semuanya saya dah bagi tahu graf dia akan jadi macam ni yang saya tanda, maksudnya dia akan sentuh satu titik saja sebab dia punca dia sama. Okey, itu je lah jawapan kita. Kalau kita dapat lebih besar daripada kosong, graf kita macam ni. Kalau kurang daripada kosong, macam ni. Okey, sebab kita dapat kosong, graf dia macam tu, satu titik. Jadi inilah graf dia. Okey, betul lah tu, lakar graf dah siap. Lepas tu soalan kata lagi satu, buat generalisasi. Okay, buat generalisasi ni. Buat generalisasi. Apa maksud buat generalisasi ni? Maksudnya buat satu kesimpulan lah. Okay. Ayat dia ganas sangat. Tapi ayat mudah dia, buat generalisasi ni adalah buat satu kesimpulan tentang kedudukan graf. Jadi kita boleh buatlah kesimpulannya. Maka, okay, saya tulis Maka, tulis je lah fungsi kuadratik mempunyai, kita tulis balik yang kita dapat kat atas ni, mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, ini cerita-cerita yang atas ni. Yang tadi note-note lah punca sama tu. Ni kita nak buat generalisasi atau apa kesimpulan.
fungsi kuadratik mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey. Lepas tu kita buat ni. Kenapa kita buat graf macam tu? Oleh sebab A kurang daripada kosong. Tak mana A daripada kosong ni? A ni. Negatif 3 tu kurang daripada kosong kan? Oleh sebab A kurang kosong, maka graf kita, graf ialah satu parabola. Ni sebenarnya nama dia parabola yang saya sebut senyum sedih tu. Bahasa matematik yang betul adalah dia adalah parabola. Okey. Yang melalui titik maksimum. Okey, maksimum dan menyentuh satu titik. Okey, saya akan ulang balik. Yang pertama, kenapa ni jawapan dia? Fungsi kuadratik ini mempunyai dua punca nyata yang sama ni. Sebab kita tengok kat atas tadi, kita tulis balik. Okey, punca sama ni saya dah tanda. Oleh sebab A kurang pada kosong, yang ni yang kita kata A kurang pada kosong tu negatif 3. So itulah graf kita jadi sedih. Oleh sebab A kurang pada kosong, maka graf ialah satu parabola yang melalui titik maksimum. Okey, kenapa melalui titik maksimum? Dia mudah saja. Kalau graf kita senyum, kalau graf kita senyum, ini adalah titik minimum. Okey, kalau graf kita sedih, ini adalah titik maksimum. Okey, sebab tu dia paling tinggi lah. Maksimum tu yang paling atas. Okey, dia pusing kat situ. Sama juga titik minimum yang paling bawah. Jadi kat sini ayat dia, maka graf ialah satu parabola yang melalui titik maksimum dan menyentuh satu titik. Ini semua benda yang kita tulis balik, benda yang kita tahu. Okey, so ini adalah jawapan lengkap untuk A. Okey, boleh? Boleh ikut? Boleh. Okey, terima kasih Rasha. Baik. Kita pergi ke soalan B pula. Okey, kita tengok keadaan B pula macam mana. Soalan B, dia bagi kat kita ni. Fx, x square tambah 2x tolak 3. Okey. Okey, saya tulis So, soalan B. Fx, x square tambah 2x tolak 3. Okey. Saya nak tanya awak satu soalan yang pertama. Agak-agak awak graf kita ni senyum ke sedih? Graf kita ni senyum ke sedih? Senyum. Senyum. Kenapa? Kita lihat di A. A. Terima kasih. Ni A. Okey. Ni B. Yang ini C. Jadi kat sini kita nampak jelas lah. A kita adalah 1. B kita adalah 2. C kita adalah negatif 3. Okey. Dan graf kita nanti kita buat mesti kena senyum. Okey. Sebab A ada 1. Okay, kita just note dulu kat tepi. Okey. Baik, kita buat jalan kerja kita yang pertama. Kita nak tentukan ini adalah graf yang macam mana. Apakah jenisnya? Jenis yang mana? Antara tiga jenis ni. Yang mana satu? Kan? Jenis yang pertama ke, kedua ke, ketiga? Punca nyata berbeza ke? Punca sama ke? Tidak ada punca. Untuk tahu ni kita kena buat apa? Untuk kita tahu tu kita kena tulis apa? Nak tulis apa? Langkah Formula. pertama. Apa dia Kalisha? Tak dengar? Formula. Ya, apa dia? B square tolak 4AC. Okey, jadi kita bolehlah tulis apa dia tu? B square tolak 4AC. Okey, masukkan nilai B kita 2, 4 kita adalah 4 lah. AC kita adalah 1, negatif 3. Okey, jadi awak tekan je lah kalkulator semua ni. Awak akan dapat jawapan apa? Tekan kalkulator tak? Bagi tahu saya.
2 kuasa 2, 4. Dia positif 4, 12. Tu jawapan akhir dia adalah 16. Okay, apa maksud dia kalau 16? Apa maksud dia kalau 16? Dua punca nyata dan berbeza. Ya, terima kasih. Maksudnya graf kita akan jadi macam ini. Betul ke? Dua punca nyata ni ada satu punca dan satu punca. Dua punca Betul. nyata dan berbeza. Okey. Jadi, kita boleh buat kesimpulan dia lah. Okey, kesimpulan dia berdasar yang kita tahu ni. Fungsi kuadratik mempunyai dua punca, awak kata tadi kan, dua punca nyata dan berbeza. Okey, dua punca nyata dan berbeza. Okey. Oleh sebab A lebih besar daripada kosong, maka graf, awak jangan tulis maka graf senyum tau. Tu, maka graf akan senyum, maka graf akan senyum. Tak boleh, itu kita yang cakap. Supaya kita nak ingat kan. Jadi kita pakai maka graf parabola, berbentuk parabola. Ni bahasa matematik lah sebab kita nak buat generalisasi. Graf berbentuk parabola melalui titik minimum ke maksimum? Minimum ke maksimum? Minimum. Ya, terima kasih. Titik minimum. Okey, titik minimum. Dan menyilang di dua titik. Okey. Tadi kita menyilang satu titik. Ni. Menyentuh satu titik, nampak? Sebab graf kita satu titik je. Ni. Sekarang ni kita graf kita menyilang di dua titik ni dengan ini. Okey, graf kita menyilang kat sini dengan dekat sini. Okey, graf berbentuk parabola melalui titik minimum dan menyilang di dua titik. Okey. Boleh? Selesai dah soalan B lengkap. Ni soalan B Ini soalan A. Okey, dan kita buat soalan last, soalan C. Soalan C tu dia bagi kat kita fx sama dengan 4x square tolak 8x tambah 5. Okey. Jadi kita buat benda yang sama. Saya laju sebab saya dah tahu dah patutnya kita buat apa. Yang pertama kita tulis balik b square tolak 4ac. Okey, lepas tu kita tulis kuasa 2 tolak 4ac. Jadi kita dah tahu kat sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Okey, jadi masuk je lah nilai yang kita patut tulis itu. Iaitu B kita adalah negatif 8. A kita adalah 4, C kita adalah 5. So, awak boleh tekan je calculator, dapat terus jawapan. Ini dapat 64. Ini dapat tolak 5 kali 4, 20. 20 kali 4, 80. Okey, 64 tolak 80 awak akan dapat negatif 16. Okey, so di poin penting kat sini adalah kita dapat jawapan yang negatif. Okey, bila jawapan negatif, maknanya kita punya graf apa dia? Jawapan kita negatif ni. Tidak ada punca. Ya, tidak ada punca. Apa makna tidak ada punca? Graf kita tidak menyentuh. Okey, dan kita lihat dulu tanda dia kat sini. Ataupun graf kita senyum ke sedih. Kat sini jelas, kat sini adalah graf kita adalah senyum. Okey, kita lukis dulu graf kita senyum. Okey, graf senyum. Tapi pada masa yang sama kita tulis garis kat bawah ni. Tak sentuh. Okey, ni pasti X. Tak sentuh. Okey. Jadi, jawapan dia terus boleh tulis lah. Fungsi kuadratik. Ni macam tadi ke. Penuh. Fungsi kuadratik tidak mempunyai
punca nyata. Punca nyata. Okey. Oleh sebab, sama je ayat dia. Oleh sebab A lebih besar daripada kosong kat sini. Okey. Maka graf ialah satu parabola yang melalui titik minimum dan berada di atas paksi X. Okey, dia berada di atas paksi X. Dia tak kenal tu. Okey. Ya. Kenapa minimum? Sebab dia bentuk senyum. Kalau maksimum dia bentuk sedih. Okey, boleh? Ada 6 orang pelajar saya yang dikasihi. Okey ke tak? Okey. Okey, terima kasih. Jadi kita tengok satu lagi soalan sebab saya tak mau semua. Saya tengok nombor 2 pula lah. Okey, nombor 2 ni. Okey, awak tengok dengan saya lah nombor 2 soalan ni. Cari nilai H yang mungkin jika graf bagi fungsi kuadratik berikut menyentuh paksi X pada satu titik saja. Dia sebut dah. Okey, soalan kalau awak tengok soalan 2, 3, 4 ni sama aja. Okey, 2, 3, 4 ni sama aja. Saya tunjuk satu contoh je. Yang ni dia kata menyentuh paksi X pada satu titik. Ni satu titik. Okey, yang ni berikut menghilang ni 2 titik. Okey, yang ni tidak menghilang, nampak? Okey, yang atas sekali gerak yang atas sekali kita pakai B square tolak 4AC sama dengan kosong. Yang ini 2 titik, maknanya B square tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Yang ni B square tolak 4AC kurang daripada kosong. Okey. Jadi cara buat dia sama saja. Kita akan ketiga-tiga soalan ni, 2, 3, 4 ni, saya tunjuk satu dulu. Okey. Dia nak cari nilai H. Okey, baik, tak apa. Kita pergi soalan dia. Saya cari ruang tulis kan. Okey, saya tulis kat sini. Okey, soalan dia nombor 2A. Dia bagi fx sama dengan x square tolak 2hx tambah 2 tambah h. Okey. Jadi sebab dia bagi kat kita tadi, dia habaq terus terang, saya dah cakap tadi. Dia kata kita ada satu titik saja ni. Okey, menunjukkan bahawa kita kena guna rumus ini. B square tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, jadi kita kena guna rumus yang betul lah. Itu MX ni rumus kena betul. Jadi fx sama dengan x square tolak 2hx tambah 2 tambah h. Jadi sebab dia bagi kita tadi punca nyata yang sama, maka kita pakailah rumus B square tolak 4AC sama dengan kosong. Kita pakai tu rumus ni sebab dia sebut dah. Okay, fungsi ni adalah dua punca nyata yang sama. Okay, dan kita terus tulis B square tolak 4AC sama dengan kosong. Dia sebut dah. Kita bukan nak cari, nak tentukan dia apa dia. Sekarang dia dah beritahu tu jenis apa. Okay, sekarang ni soalan ni dia beritahu dah jenis apa. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita buat macam selalu kita buat. Kita kenal pasti dulu apa dia A, apa dia B, apa dia C. Jadi A kat depan ni, B kat depan ni, C semua ni. Okey, saya tulis kat sini. Yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okey, jadi saya buat macam saya selalu buat, iaitu kita kurungkan tolak 4 kurungkan turunkan. Okey, sama dengan kosong. Jadi kita masuk nilai B kita adalah negatif 2H. Okey, negatif 2H. Jadi A kita adalah 1. C kita adalah 2 tambah H. Okey, boleh nah? Setakat ni okey? Okey. Okey nah, Okey.
kita masukkan nilai saja. Lepas tu kita cuba selesaikan lah. Negatif 2 darab 2, H darab 2. Jadi negatif 2 darab 2 ni 4 lah. Jadi jawapan kat sini 4 H square. Okey, tolak 4 darab dalam tu dapat tolak 8 tambah, saya bukan tambah, tolak 4H. 4H. Okey, 4H square tolak 8 tolak 4H sama dengan kosong. Ni darab ni, darab ni, darab ni. Okey. Kalau awak bela-bela, saya tunjuk sikit lah. Saya takut juga awak tak faham yang tu kan. Jadi saya tunjuk satu-satu. Yang ni awak dapat 4H, tak ada masalah. Okey, yang ni awak darab dulu yang ni. So awak dapat tolak 4. Yang ni awak biar dulu 2 tambah H kat sini. Sama dengan kosong. Okey. Lepas tu, kita 4H square tolak yang ni darab ni. Darab ni. Tolak 8, tolak 4, H sama dengan kosong. Okey. Sebab saya lihat ni ada 4, ada 8, negatif 4. Saya boleh ringkaskan, saya bagi 2. Semua. Okey, saya bagi 2 semua. Jadi saya akan dapatkan sini H. 4 bagi 2, 2 lah. 2H square. Ni apa saya bagi 2 bagi 4 lah. Silap. Bukan bagi 2, bagi 4. Sebab boleh bagi 4. Ni boleh bagi 4. Ni boleh bagi 4. Ni boleh bagi 4. Okay, bagi 4. Untuk tujuan dia untuk meringkaskan persamaan. Okay, kalau tak bahagi pun tak apa. Awak dapat jawapan sama je. Kalau awak tekan kalkulator, awak cari nilai A, B, C, dia boleh dapat sama je. Okay. H square tolak 8 bagi 4, 2. Negatif 4 bagi 4 dapat tolak H. Sama dengan kosong. Jadi kita salin elok lah. H square tolak H tolak 2 macam tu. Okay, kita kena bagi dia bentuk am. Okay, sama dengan kosong. Okay, sekarang ni awak boleh cari gunakan nilai ABC. Sebenarnya kalau awak pening benda bagi-bagi 4 ni, awak boleh terus kat sini ya. Awak dah boleh, dekat sini awak dah boleh cari nilai ABC. Awak ambil A awak 4, B awak negatif 8, negatif 4, C awak negatif 8. Okay. Maknanya sekarang saya dah bagi ni. So A saya sekarang kat sini. Ni A saja, ni B saja, ni C saja. Maknanya A saya kat sini adalah 1, B saya adalah negatif 1, C saya adalah negatif 2. Jadi awak tekan kalkulator, mod, awak dapat apa? Okey, tekan kalkulator. Saya punya kalkulator mana pula dah? Ada kat sini. Okey, lepas masuk nilai saya akan dapat sekejap saya pun nak tekan kalkulator juga. Okey. 1 negatif 1 negatif 2. So saya dapat X sama dengan 2. Satu lagi, X sama dengan negatif 1. Okay, saya dapat dua jawapan kat situ. Satu, X sama dengan, bukan X. Aduh, kita buat H kan. Ni saya sendiri pun selalu silap. Kita walaupun dapat jawapan dia X, tapi sebenarnya kita tengah buat H. Jadi kita pakailah H. Okay, kita ikut apa unknown yang dia pakai. Okay, di kat atas ni kita buat H. Kalau 2 jadi apa? Ada ni. Tolong bagi tahu saya. Yang ni saya awak dah tahu dah. Kalau H sama dengan 2, maknanya H apa tu? Negatif. Negatif 2 tambah 1. 1. Okey, terima kasih. Jadi ini lah jawapan dia. Sebab dia kata cari nilai H. Okey, soalan sebut cari nilai H. Okey, cari nilai H. Jadi begitulah seterusnya awak nak buat soalan ni. Okey, semuanya macam tu. Awak perlu buat B square tu.
tolak 4 AC, lepas tu awak cari saja nilai yang diberi. Okey, contohlah katalah saya ambil soalan nombor 3. Cuba lagi satu Sembilan suku dah ni. Cuba lagi satu. Setelah saya ambil soalan nombor 3, A pula. Tadi saya buat 2A kan. Ni saya buat 3A pula. Okey, saya buat 3A pula. Okey, macam mana nak buat 3A tu? Dia bagi menyilang pada 2 titik. 5x square. Okey, saya salin soalan. Okey, kat sini. Nombor 3. Nombor 3A. Soalan dia fx sama dengan 5x square tolak qx tambah 4 x tolak 2. Okey. Ni soalan dia. So, soalan ni pun dia, apa orang kata, dia macam serabut lagi lah, sebab ni kat sini pun dia tak kena kembang dulu ni. Okay, kena kembang dulu apa semua ni. Jadi, saya buat dulu lah. Tak boleh buat terus lah. Masa awak tak boleh nak cari nilai A, B, C lagi. Sebab apa awak tak boleh buat? Saya dah kata dah, depan A ni kita boleh, alamak. Depan A ni kita tahu ni, depan X square ni adalah A. Depan tu belakang X. Tapi sekarang ni X ni terpisah ni. Nampak tak? Sini pun ada X, sini pun ada X. Jadi macam mana? Yang mana satu? Dia tak boleh. Kita kena bagi X tu dari single. Kita kena singlekan X tu. Baru boleh. Jadi nak singlekan X tu kita kena macam kembangkan, selesaikan dulu. Kita tak boleh buat lagi. Okay, jadi kita kena, saya buat dulu 5x square ni. Tu ni kena darab lah. Ni darab ni, darab ni. Jadi awak akan dapat negatif qx square. Okay, dapat ni pun sama. Tolak, jadi tolak 4x. Lepas tu tak tolak 2 belakang, tulis balik lah tolak 2. Okay, lepas tu kita nampak dah 1x kat sini kan. Problem pula, x square ada 2 pula. Ni ada x square, ni ada x square. Kita kata nak dapatkan nilai A depan x square kan. Sekarang awak ada x square ada 2. Kita macam kita kena bagi jadi 1. Macam mana kita bagi 1? Kita faktorkan. Jadi apa maksud faktorkan? Kita keluarkan. Maksudnya ni 5 tolak Q dalam kurungan ni x square. Maksudnya ni maksud kita faktorkan. Kita keluarkan 5 tolak Q, x square tinggal. Barulah x square tu single. Okey, jadi single. Lepas tu tulis balik yang lain. Tolak 4x tolak 2. Okey. Jadi kat sini barulah kita nampak dengan jelas bahawa dia jadi tolak 4x tolak 2. Baru kita jelas kat sini bahawa depan x square ni dah ada nilai. Okey, lepas x square sebab tu sampai dekat x dah ada nilai. C pun dah ada nilai. Okey, tadi kita tak boleh buat sebab x terpisah. Okey, tak boleh. Tak boleh nak ambil macam tu je, tak boleh. Okey, lepas tu kita selesaikan pun masalah juga kat sini. X terpisah juga. Okey, kita kena bagi jadi x square single, x pun single. Okey, so kita dah selesai masalah tu. Barulah kita pergi ke apa benda yang kita nak buat. Kita kata soalan ni kata nombor 3 tadi. Nombor 3 ni dia kata soalan ni B square tolak 4AC ni. Nampak tak? Okey, 2 titik. Okey, jadi kita ambil lah rumus tu terus. Okey, B square tolak 4AC. Okey, kita dah tanda dah tadi. B kita apa? Okey, jadi B saya apa dia? B saya apa dia? Saya tahu, saya saja nak tanya. Saya cakap seorang, kesian saya. Negatif 4. Apa dia? Negatif 4. Terima kasih. Tolak 4. Jadi A saya apa? A. 5 negatif Q. 5 tolak Q. Okey. Lepas itu C saya adalah negatif 2. Okey, jadi kita buat ni lebih besar daripada kosong. Okey, kenapa lebih besar daripada kosong? Sebab dia sebut dalam soalan tadi
Dia yang ni nombor 3 kan. Menyilang pada paksi 2 titik. Maksud dia nyata dan berbeza. Okey. Nyata dan berbeza, kita pakailah rumus tadi. Okey, yang ni. Alright. So, saya besarkan supaya awak nampak. Jadi kita nak buat yang ni. Jadi negatif 4 kuasa 2, jawapan dia adalah 16. Okey. Lepas tu yang ni tolak 20. Tambah 4Q. Okey. Lepas tu belakang dia tolak negatif 2. Okey, lepas itu 16. Yang ni sebenarnya bukan kurungan macam ni. Kurungan dia macam ni. Kurungan dia macam ni. Dua-dua ada kurungan. Negatif 20 tambah 4Q. Okey. Sekarang yang ni darab ni. Darab ni pula. 16. Yang ni dapat positif lah 40. Positif 40. Positif 40. Lepas tu yang ni darab ni dapat negatif 8Q. Okey. Sama jugalah, lebih besar daripada kosong. Okey. Lepas tu 16 tambah 40 ni jawapannya 56. Okey, sini 56 tolak 8Q kosong. Okey. Lepas tu saya tolak 56 pergi belah sana, dia jadi negatif 8Q positif negatif 56. Okey. Jadi oleh kerana dua-dua negatif-negatif, saya tukar jadi potong-potong dan terus tanda dia bertukar. 56 sebab kita daripada keadaan negatif tukar jadi positif, kita kena tukar tanda. Yang ni awak dah belajar masa tingkatan 3 kot. Ketaksamaan kuadratik. Okey, 8Q. Lepas tu Q 56 bahagi dengan 8. Okey, berapa 56 bagi 8 ni? 7 kan? 7. Jadi Q lebih kecil daripada 7. Okey, ni jawapannya. Q lebih kecil daripada 7. Okey. Okey. Saya harap awak boleh cope dengan keadaan ni, soalan-soalan yang macam ni. Saya tak nafikan sebenarnya soalan ni budak tingkatan 5 pun tak boleh buat. Okey, budak tingkatan 5 pun banyak yang tak boleh buat lagi lah. Okey. Maknanya banyak latihan lagi perlu dibuat. Tetapi benda ni boleh dibuat dengan latihan yang kerap lah. Okey. Memang saya tak nafikan lah soalan ni, even saya marking SPM pun dia ramai pelajar yang tak boleh buat. Tapi soalan-soalan lain dia boleh buat. Soalan ni selalunya soalan yang macam ni, saya abang kat awak, dia bukannya susah, tapi kan pelajar silap guna rumus. Dia silap. Patutnya soalan ni kita tak pakai rumus ni, dia pakai rumus ni. Macam tu je lah. Dia kadang-kadang dia tersilap ataupun dia confuse dengan yang kita belajar sebelum ni, yang kita pakai lambda, ingat tak? Beta yang kat sekolah yang saya ajar tu, ingat tak? Lambda tambah beta tu, ingat tak? Ingat. Kadang-kadang tu soalan tanya yang ni, soalan ni, tapi dia pakai lambda beta tu. Kadang-kadang soalan lambda beta tapi dia pakai b square tolak 4ac. Nampak? Dia pun confuse antara yang mana satu nak pakai b square tolak 4ac ni dengan yang lambda beta tu. Okey. Jadi itu je lah soalan ni. Soalan ni macam ni ya keluar. Selalunya keluar soalan-soalan yang macam ni, tapi pelajar selalu tersilap yang tu saja, iaitu b square tolak 4ac tu. Macam sekarang ni kita pakai b square tolak 4ac lah untuk kes ni. Dia kalau soalan yang tanya jenis lah, jenis. Apakah jenis ni? Apakah jenis? Ataupun lukis. Soalan tu dia tak cakap apa, soalan tu suruh lukis. Lukis graf kan? Bila lukis graf, awak nak lukis graf, awak kena tahu bentuk jenis dia.
jenis apa, nak tahu jenis dia graf tu macam mana, boleh lukis kan. Jadi kita pakai B square tolak 4AC ni. Okey. Tapi yang lambda beta tu untuk punca. Kita nak tahu punca dia. Bina persamaan baru menggunakan punca yang diberi. Ataupun soalan yang melibatkan punca lah. Okey. Soalan yang B square tolak 4AC ni sebenarnya lebih kepada nak lukis graf. Okey. Soalan ni last sekali kalau kita tengok bahagian akhir tu, dia minta kita lukis graf. Jadi kita lukis graf, kita kena tahu jenis dia. Sebab kita nak lukis bentuk apa kan. Kita kena tahulah kita nak lukis tu bentuk apa. Jadi bila kita nak tahu jenis bentuk apa, kita kena tahu B square tolak 4AC. Tujuan B square tolak 4AC ni kita nak tahu graf tu jenis tu bentuk macam mana. Itu je lah. Okey. Jadi saya harap awak boleh pelan-pelan lah. Saya tak kata benda ni senang. Saya faham benda ni tak senang. Tapi benda tak senang pun kita kena berusaha untuk selesaikan. Jadi saya harap awak boleh terima. Saya buat lagi satu soalan lah. Ada lagi 6 minit. Saya pergi ke soalan 4A pula. Tadi saya buat 2A, saya dah buat 3A. Sekarang saya nak buat yang last. Soalan 4A. Okey, soalan 4A ni kita lihat cari julat R. Okay. Dia bila cari julat ke, awak perasan 2, 3, 4 ni dia tak suruh kita lukis graf pun. Dia suruh cari julat. Macam tu je lah. Okay. Sekejap lagi last lepas mungkin kelas yang akan datang saya akan tunjuk macam mana kita nak lukis graf. Okay. Alright. Sekarang saya tunjuk lagi satu. Nombor 4. Cari julat nilai R jika graf bagi fungsi tidak menyilang ni, maknanya kita nak guna rumus ni. B square tolak 4AC ni. Okay. Kehadiran kita 6 orang. Okey, senang saya nak ingat. Hari ni saya ingat ada 6 orang. Cuma nama je sekejap awak isilah kehadiran. Okey, baik. Saya pergi ke soalan yang saya nak buat tu, nombor 4. Nombor 4E. Okey, soalan ni adalah fx rx square tambah 4x tolak 6. Okey. Untuk tiada punca nyata sebab dia tak menyentuh. Jadi saya tulis rumus dia. B square tolak 4AC dia kurang daripada kosong. Okey. Jadi saya kena tahulah apa dia. Ni tak ada masalah. Dia dah buat siap dah. Okey. Ni. Yang ni A kita. Yang ni B kita. Yang ni B kita. Yang ni C kita. Okey. Jadi saya nak tulis sekarang. B square tolak 4AC kurang pada kosong. Jadi B square saya adalah 4. A saya adalah R. C saya adalah negatif 6. Okey. So selesaikan je lah. So saya dapat sini 16. Negatif positif 24 R kah? Positif 24 R. Kurang daripada kosong. Okey. So ini 24 R. Ini akan jadi negatif 16. Pindah. Okey. So dia pindah je. Sebab dia tak ada melibatkan tanda positif jadi negatif kat belah kiri ni, kat R ni. So kita tak payah tukar ni. Tanda ni tak payah tukar. Yang tadi tu kita tukar. Sebab macam ni kita tukar sebab Q ni diusik. Q ni diusik. Q ni diusik. Daripada tak ada negatif, tiba-tiba dia jadi positif. Dia positif. Jadi tanda ni kita tukar. Okey, macam kes sini kita tak usik dekat R. 24R masih 24R. Kita tak tukar tanda dia. Bila kita tak tukar tanda dia, tanda dekat kuning pun tak tukar. Okey, jadi itu konsep dia lah untuk ketasamaan. Jadi kita buat lagi R negatif 16 bahagi dengan 24. Okey, jadi R kita adalah tekan kalkulator dapat negatif 16 bahagi 24. Negatif 16 bagi 24. Dapat negatif 23. Okey. Ini lah jawapan dia. Habis lah. Okey. Boleh tu. Kalisha okey Kalisha? Okey. Okey. Raisha pun okey. Syarul okey Syarul?
Okey. Alia? Okey. Okey. Faiz? Faiz Adham. Okey ke? Tak dengar, kuat sikit. Okey. Hang tidur ke apa? Nur Syafiqah Aina. Okey. Okey Syafiqah tak lena? Tak. Alhamdulillah. Saya bangga yang 6 orang ada hari ni. Saya sebut nama ni sebab saya nak hafal lagi, saya nak isi gadiran. Okey, so awak tak payah isi gadiran lah. Saya dah hafal lah 6 orang ni. Kalisha, Alia, Faiz, Syarul, Rasha dengan Syafiqah Aina. Terima kasih kerana datang kelas saya hari ni. Saya sangat hargai. Saya nak minta kerja sikit lah. Tujuan dia macam saya cakap semalam lah. Bila kita buat apa-apa, kita perlukan sedikit pemahaman, penilaian terhadap diri awak sendiri. Okey, sebab saya pun tak nampak awak buat apa, tak dapat nak lihat diri awak. Jadi ini semua kendiri masing-masing. Usaha awak sendiri. Kalau awak dah buat, awak dapatlah. Orang yang tak buat, tak masuk kelas, dia tak dapatlah. Itu je lah. Kita pun tak boleh nak paksa-paksa kan. Jadi saya anggap awak orang yang maulah. Saya anggap orang yang ada kelas hari ni adalah orang yang sangat bertuah kerana Allah buka pintu dan segala-gala yang Allah mudahkan lah. Orang lain mungkin bukan tak mau masuk, tapi mungkin dari segi tak mampu ke apa ke, tak tahulah masalah kan. Jadi awak ni Allah bagi awak peluang untuk awak belajar hari ni. Jadi saya nak awak buat yang B ni. Tadi saya tunjuk kat awak semua A kan? Kan? Jadi saya minta awak buat B. 3 soalan ni. Okey. 3 soalan ni cuba buatlah sehabis mungkin. Kalau tak faham boleh tanya saya, cikgu. Mesej lah cikgu, Telegram cikgu, betul tak saya buat ni? Cikgu tak mana tak betul, ataupun apa saja yang awak nak tanya, awak tanyalah. Awak buat ataupun awak tak tahu nak start ke apa ke, awak start tak mana-mana ke. Awak dah buat separuh, start. Cikgu nak sambung lagi macam mana? Boleh tanya. Okay, teruskan dengan usaha itu. Kalau tak tanya, start sampai bila pun awak start. Jadi tolong nak keluar daripada masalah start tu bertanya. Okay, bertanya pada guru, bertanya pada kawan-kawan. Ataupun tengok buku. Tapi yang paling mudah cari cikgu lah. Cikgu ada kan? Tanya cikgu kan mudah kerja awak. Itu awak buatlah 3 soalan tu. B, 2B, 3B, 4B. Dan kalau boleh awak hantar. Snap, awak hantar. Supaya saya boleh lihat progress awak. Okey, dan untuk kelas yang akan datang saya akan sambung lagi latihan seterusnya lah 2.8. Lambat lah, kita lambat. Orang lain dah pergi jauh dah berapa tajuk ke depan dah. Tapi tak apa, saya biar perlahan pun tak apa. Yang penting kita buat jugalah pelan-pelan tak apa. Saya nak cepat saya boleh je skip. Okey, saya boleh skip, lompat tapi saya tak nak. Okey, saya pergi satu-satu. Okey, so takat itu saja. Kelas hari ini dah pukul 9.32. Terima kasih kerana hadir kelas saya hari ini. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Salam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.